Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak cucu Ustazah? Okey, baiklah. Hari ini insya-Allah Ustazah akan memberi penerangan ringkas tentang ujian lisan untuk Syafawi Al-Quran UPKK bagi tahun 2021 bagi murid tahun 5 dan tahun 6 ya, untuk sesi 2021 ya. Okey, insya-Allah Ustazah akan terangkan secara ringkas yang mungkin. Okey, jom kita tengok isi-isi yang perlu anda tahu ya tentang ujian lisan Syafawi Al-Quran UPKK. Okey, baiklah anak-anak semua, anak-anak syukur Ustazah semua. Okey, pertama sekali tarikh pelaksanaan ujian lisan Syafawi Al-Quran akan bermula pada hari esok hari esok iaitu bertarikh 2 September sehinggalah 30 September 2021 ya. Hari esok kita akan bermulalah ya ujian lisan Syafawi Al-Quran. Okey, jom kita tengok kena tahu juga apa dia yang perlu anda bersedia ya. Okey. Okey, anak-anak syurga semua, di sini juga Ustazah ambil kesempatan untuk memaklumkan kepada anda semua tentang bentuk soalan ujian lisan Syafawi Al-Quran UPKK. Okey, untuk makluman kamu semua, ujian lisan Syafawi Al-Quran UPKK ni dia ada dua kertas, dua bentuk, dua kertas soalan ya. Ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, nanti kita akan tengok secara ringkas tentang kertas 1 dan kertas 2. Okey, jom kita tengok. Okey, baiklah. Kertas 1 untuk Syafawi Al-Quran, kertas 1 pertama sekali mengandungi 10 set soalan ya. Kertas 1 ni ada 10 set soalan. Okey, adakah anda kena menjawab semua soalan ini? Tak ya. Okey, set soalan mengandungi dua bahagian. Okey, bahagian A dan bahagian B. Okey, seterusnya bahagian A tadarus Al-Quran iaitu 35 markah. Kemudian bahagian B tilawah Al-Quran 35 markah juga ya. Markah keseluruhan ataupun jumlah markah ialah 70 markah. Okey, bila sebut tadarus dan tilawah, maknanya anda boleh baca dan boleh baca ayat Quran tu ya berdasarkan Al-Quran ya, naskah Al-Quran. Boleh tengok. Ini bukan untuk hafazan, ni untuk bacaan. Okey, anda tidak perlu menjawab semua 10 set soalan tu. Nanti akan ada undian di mana anda perlu jawab satu set soalan sahaja ya. Okey, itulah tentang berkaitan kertas 1. Okey, manakala untuk kertas 2, kita tengok poin dia. Pertama sekali mengandungi 10 set soalan juga. Kemudian setiap set soalan, setiap set mengandungi dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Okey, seterusnya bahagian A hafazan Al-Quran 20 markah, bahagian B tafsir Al-Quran 10 markah. Okey, jumlah keseluruhan markah 30 markah. Okey, baiklah anak-anak semua. Kertas 2 ini bahagian hafazan. Okey, dia ada dua bahagian. Bahagian A itu hafazan Al-Quran di mana anda semua kena hafal surah-surah yang Ustazah dah bagi setiap hari dalam waktu PDPR Al-Quran. Nota-nota ringkas yang Ustazah dah bagi, itulah yang perlu anda hafal. Ayat Quran ya, daripada surah Al-Qad dan seterusnya lah ya. Kamu kena tengok balik, ulang kaji semula. Surah-surah itulah yang anda kena hafal. Okey, bila sebut hafal, anda kena hafal, tak boleh tengok Al-Quran. Faham semua? Kemudian bahagian B, tafsir Al-Quran. Okey, tafsir Al-Quran ini pun ada dalam nota yang Ustazah dah bagi sebelum ini dalam PDPR setiap hari untuk masa Al-Quran. Ustazah harap anda semua boleh ulang kaji semula ya, nota-nota yang Ustazah dah edarkan sebelum ini ya. Jadi bila sebut tafsir Al-Quran, anda kena tahu tema dia, bilangan ayat dia, pengajaran dan sebagainya lah, seperti mana yang Ustazah dah lampirkan sebelum ni. Jadi Ustazah harap anda bersedia. Okey, jom kita tengok perkara penting yang seterusnya. Baiklah, yang seterusnya kaedah pelaksanaan ujian lisan ni. Okey, jom
tengok. Ustazah nak baca poin yang penting yang perlu anda tahu. Pertama, dijalankan secara online iaitu Google Meet sahaja. Kedua, murid dikehendaki memilih set soalan yang dikehendaki. Okey, nanti mungkin ada undian ataupun mengikut cara guru masing-masing lah untuk memilih set soalan yang anda kehendaki lah, ya. Kemudian yang ketiga, nama akan dipanggil mengikut senarai nama dalam kelas, ya. Bukan panggil ikut suka ustazah, ya. Tidak. Ustazah akan panggil nama kamu semua mengikut senarai nama yang sudah ditetapkan, ya. Okey, kemudian yang keempat, setiap hari 3 orang murid sahaja yang akan terlibat dalam ujian lisan tersebut atau mengikut kesesuaian. Okey, maksudnya setiap hari bermula hari esok mungkin dalam 3 orang ataupun 4 orang mengikut kesesuaian lah, ya. Mungkin 3 orang, tak boleh ramai. Tapi anda semua kena bersedia lah, ya. Bukan semua. Kemudian yang kelima, setiap kali sesi online Google Meet hanya seorang murid yang berkenaan sahaja yang akan join dalam sesi ujian tersebut. Okey, maksudnya setiap kali sesi online Google Meet hanya seorang murid yang dipanggil sahaja yang akan bersama dengan guru dalam sesi soal jawab tersebut. Saya harap semua fahamlah, ya. Nanti akan dipanggil secara personal, ya. Murid lain tak boleh masuk lagi. Seorang akan masuk. Faham, ya? Kemudian yang keenam, murid yang lain mestilah menunggu sehingga giliran anda dipanggil oleh guru, ya. Okey, murid lain kena tunggulah, kena bersedia, ya, sehinggalah murid yang disoal itu tamat sesi soal jawab dia. Kemudian yang terakhir, senarai nama giliran akan dimaklumkan oleh guru masing-masing dalam grup kelas. Okey, tadi saya ada sebut setiap hari mungkin dalam 3 ataupun 4 orang sahaja yang akan terlibat dalam sesi ujian lisan tersebut. Dan nama-nama tersebut akan guru kelas kamu akan edarkan dalam grup kelas masing-masing. Jadi tolong ambil perhatian, tolong tengok nama kamu kena hari apa. Okey, jelas semua? Okey, jom kita tengok yang terakhir. Okey, baiklah. Okey, yang terakhir, yang keempat, persediaan murid. Persediaan kamulah sebagai seorang pelajar. Pertama sekali, murid dikehendaki bersedia lebih awal sebelum sesi ujian lisan bermula. Kamu dikehendaki bersedia awal lah, ya. Jangan masa seorang nak panggil kamu tak tahu dekat mana, ya. Tak tahu apa-apa. Kena bersedia awal. Apa-apa pun mesti bersedia awal. Okey, yang kedua, murid dikehendaki bersedia dengan naskah Al-Quran Rustam Osmani. Okey, setiap orang pastikan adalah Al-Quran. Semua ada Al-Quran dekat rumah, kan? Ya, bukan buku teks Al-Quran tu, tapi Al-Quran, ya, Rustam Osmani, ya, naskah Al-Quran tu. Okey. Dan yang ketiga, pastikan anda telah membuat ulang kaji hafazan Al-Quran di PKK. Ini memang sudah pastinya lah. Saya harap semua dah buat ulang kaji, dah hafal surah-surah yang guru dah ajar setiap kali waktu PDPR Al-Quran, ya. Jadi saya harap semua anak-anak syurga semua bersedialah untuk hari esok bermulanya Syafaqul Al-Quran untuk ujian lisan UPTK, ya. Okey, jadi saya ucapkan semoga berjaya pada anda semua. Jadi saya sudahi dulu penerangan ringkas Ustazah untuk hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.